Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan berkongsi satu video untuk ibu bapa dan murid untuk menyelesaikan ataupun membuat latihan matematik tahun 3. Okey, itu buku aktiviti. Dalam buku aktiviti, okey, buku yang warna oranye ini ya. Alright. So sebelum ini saya sudah kongsikan untuk kita buat nombor sehingga 10,000, nombor sehingga 10,000, dan saya sudah buat kalau tuan-puan ataupun murid-murid boleh semak semula koleksi video-video sebelum ini. Saya sudah buat ke semua ini ya. Ini semua sudah buat. Jadi hari ini saya akan mengajar untuk membuat bagaimana kita nak menyiapkan soalan tambah lagi, tambah 3 nombor, tolak lagi, tolak berturut-turut, tambah dan tolak, dan saya rasa itu saja untuk hari ini. Okey, sampai di sini ya, sampai muka surat daripada 17 hingga ke 31. Okey, baik, satu okey, tu di sini ya. Alright. Okey, jumlahkan maksud apabila kita berjumpa dengan perkataan jumlahkan, maksudnya tambah. Okey, maksudnya tambah. Okey, jumlahkan kesemua. Kalau kita jumpa perkataan kesemuanya, itu kesemuanya, dan apa lagi ya, yang dia ini merujuk kepada aktiviti ataupun operasi tambah, jumlahkan. Alright, dekat sini kita ada 200 tambah 200 tambah 8. Okey, kalau berjumpa dengan petak yang seperti ini, ini ialah petak 100. Maksudnya ini ialah 100 dan petak yang ini ialah 100. Jadi ini ialah mewakili 200 tambah 8. 8 dari mana dia dapat? Daripada ini. 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi saya selalunya akan terus ajar murid-murid untuk membuat terus bentuk lazim, 200 tambah 8. Okey, 208. Okey, so maksudnya di sini 208. Alright, baik. Di sini kalau tuan-puan ataupun murid-murid berjumpa dengan bongkah yang besar seperti ini ya, ini merujuk kepada 1,000. Ini merujuk kepada 1,000. Ini merujuk kepada 1,000. Okey, bongkah yang besar itu Okey, ini ialah 1,000. So kita ada 3,000. 1 2 3, 3,000 kan? 3,100. Ini ialah 100 tadi kan? Ini ialah 100 dan 2. 3,102. 2. Ini ya. 3,102 tambah dengan 15 yang bongkah yang batang macam ini, satu lurus macam ini mewakili 10. Okey, 10 11 12 13 14 15. So untuk penambahan, kita terus minta murid kita untuk buat bentuk lazim. 3,102 tambah dengan 15. Okey, buat daripada belakang buat garis macam ini. Saya selalu minta mereka untuk buat garis macam ini. Okey, 2 tambah 5 di otak, di minda, 2 di jari, 5 6 7. Okey, 7. Sifar tambah 1 tambah sini boleh letak sifar, tak ada wujud nombor apa-apa. Jadi 1 tambah sifar 1, 3 tambah sifar 3. So jawapan ini kita letakkan di sini ya. Okey, seterusnya yang bahagian C dia nak kita buat bentuk lazim. Inilah bentuk lazim yang seperti saya ajar di atas ini ya. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, kita letakkan di sini. Ini ialah rumah apa? Sepatutnya murid sudah tahu ini ialah sa. Okey, kalau dia satu saja sa. Kalau nombor yang banyak ini, dia akan bermula daripada sa. Ini ialah puluh, ini ialah ratus, ini ialah ribu. Okey, jadi mereka hanya perlu masukkan mengikut nilai rumah, nilai tempat. Contoh ini ialah 7 sa. Dia masukkan sini lah.
7. 7 sah. Yang ini yang seterusnya, kita akan berpindah ke petak yang di bawah ini, iaitu 4,000. Sorry, 4. Sini 4. 4,000. Sifar 100. Sifar 100. 30 dan 1 sah. 1 sah. Okey. Sama juga dengan yang ini ya. Okey. Dan dia jawab sini. Okey. Boleh ya. Okey, dan yang seterusnya di sini sama juga. Okey. Kita minta murid kita untuk buat garis di sini ya. Buat garis di sini supaya apabila mereka tambah tidak ke tempat rumah lain ya. Contoh 3 tambah 2. Okey, kalau murid yang lemah, kita suruh 3, yang mana-mana nombor besar antara 2 ini, 3 dan 2, 3 dan 2. Mana yang lebih besar? 3 kan. 3 letak di dalam otak ataupun di kepala kita, 2 diletak di jari. 2 letak jari. So 3 dalam otak, 3 sambung. 3, 4, 5. Okey. 3, 4, 5. So 3 tambah 5, mana yang lebih besar? 5 kan? 5 di dalam otak, 3 di jari. Yang nombor yang kecil di jari. Sebut nombor yang besar. 5, 6, 7, 8. Sekali lagi, ambil yang nombor yang kecil letak di jari. 1, 2, 3. Okey. Sebut nombor yang besar. 5, 6, 7, 8. 8. Ini boleh letak sifar sini. Okey, 4 tambah sifar. 4 tambah sifar 4. 1 tambah sifar 1. Okey. Boleh ha? Okey. Buat A, B, C, D, E, F. Alright. Kalau untuk maklumat lanjut, boleh tengok dalam buku teks. BT ni buku teks halaman 27 hingga 30 ha. Alright. Yang seterusnya lengkapkan petak kosong bagi tambah. Okey, tambah. Okey. Sini 300, 3,100, 3,200, 3,300, 3,400. Okey. Di sini kita mesti tengok pola nombor. Pola nombor ini kita sudah belajar di dalam nombor sebelum ini ya. Kita sudah belajar. Okey, sepatutnya murid sudah tahu. Di sini dia sudah bagi tahu sini ialah penambahan 100. Tambah 100, tambah 100, tambah 100. Okey, jadi bila bertambah 100, 3,400, dia sudah boleh agak di sini ya. Ataupun kalau murid kita tidak faham, tidak tahu, kita hanya perlu suruh dia tambah 100 saja. Okey, 100. Ini 5, ini 3. Jadi jawapannya 3,500. Okey, tambah di sini. Ini maksudnya tambah berapa di sini tadi? Tambah 100 kan. Jadi ini kita masuk ke sini. Itu dapat jawapan ini tadi di sini. Okey, sama juga dengan B. Okey. Abakus, ini jumlahkan tanda tik pada abakus. Okey. Ini kita gunakan kaedah yang sama, iaitu buat bentuk lazim. Okey, buat bentuk lazim. Ini dan tambah. Tambah. Okey. Okey, kalau boleh suruh murid gunakan pembaris lah. Okey, so ini kita dapat saya bagi contoh saja. 2 tambah 1, 3, 6, 6, 4. So jawapan kita ialah 4,663. Tetapi okey, ini untuk murid yang tidak tahu, belum ataupun ibu bapa yang belum mahir melihat abakus menggunakan abakus. Okey. Kita tengok di sini. Abakus nombor manik yang berada di atas dan di bawah ini tidak dikira. Yang dikira ialah mana-mana manik yang berdekatan, yang melekat pada kayu palang tengah ini. Palang tengah ini melekat pada palang tengah ini. Okey, itu hanya dikira. Tetapi untuk nombor manik yang berada di atas ini mewakili 5. Okey, 5, dan manik yang berada di bawah ini ialah 1,1,1,1. Okey, 1,1,1,1. Okey. Contoh di sini yang melekat di sini ialah 1, 2, 3. So ini ialah 3. Tulis 3. Di sini manik yang melekat di sini ada 5 kan? Ini tadi 5 kan, yang di atas manik di atas ialah 5. 5 dan ini di bawah ini 1. 5
1. 6 6. Okey, ini 5 1 6. Okey, ini 1 2 3 4. Ada 4 manit yang melekat sini. Jadi 4 6 6 3. 4 6 6 3 kan. Ini jawapan kan. So kita tanda di sini lah. Okey. Alright. Seterusnya, lengkapkan petak kosong. Lengkapkan petak kosong. Kat sini macam mana kita nak mendapatkan, berarti contoh di sini 4103 tambah dengan apa nombor di sini untuk menjadikan dia yang jawapannya 4107. So 3 tambah dengan apa untuk jadi 7. Okey, kita minta murid kita mungkin gunakan jari 7 dan 3 ini buang 1 2 3 dan kita ada 4, jadi jawapan dia 4 di sini ya. Sama semua di sini. Seterusnya ini sama juga, ini masih masih kaedah yang sama, kemahiran yang sama, boleh buat. Okey, ini pun sama. Ini sama juga, buat bentuk lazim, buat bentuk lazim. Tetapi ini ialah mengumpul semula. Mengumpul semula maksudnya ada berlaku pengumpulan semula. Contoh saya bagi di sini. Okey, 6415 tambah 9. Okey. 5 tambah 9, 5 tambah 9, 5 tambah 9. Macam biasa, nombor yang besar di nombor yang kecil di jari, nombor yang kecil, lepas tu kita sebut nombor yang besar. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okey, sekali lagi nombor yang kecil di jari, nombor yang besar 9, sebut nombor yang besar. 9, 10, 11, 12, 13, 14 Okey, sepatutnya 14 nombor dia macam ini kan. Ini ialah nombor 14. Tetapi sebab itu saya buat garisan macam ini tadi. Ingat, setiap petak ini hanya boleh satu nombor sahaja. Kita ingatkan kepada murid kita, anak kita, iaitu satu petak ini hanya satu nombor saja. Sama ada 1 ataupun 4 saja yang boleh masuk ke sini. Tetapi kita pilih 4 sebab 1 ini kita akan naikkan dia di atas sini. So sepatutnya sini 14, sebab tulis 4, 1 naik di sini. Jadi 1 dan 1 tambah 1, 2, 4, 6. Okey. Sama, semua konsep dia sama. Itu apabila sudah nombor dia penuh, naik ke sebelah sini lagi 1 ataupun berapa-berapa pun yang naik di sini. Okey. Baik, saya bagi contoh yang kedua. Contoh saya buat saya buat G, yang G ni 7435 tambah dengan 1897 tambah. Okey, buat garis ini. Pastikan mereka buat garis ini supaya mereka tahu. Okey, 5 tambah 7. Okey, contoh 5 tambah 7. 5 di jari, 5 di jari, sebut nombor yang besar 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sepatutnya macam ini kan. Jadi ambil nombor 2, 1 naik atas. Okey, sekarang 1 tambah 3, 1 tambah 3, 1 tambah 3, 1 di jari, 3, 4. 4 tambah dengan 9 lagi. Tambah dengan 9 lagi. 4 tambah 9. So 9. Kita sebut nombor 9, 4 di jari. 9, 10, 11, 12, 13. 13 kan? 13. Sepatutnya 13 macam ini kan. Pergi mana? 1 pergi mana? 1 ini kita naikkan di atas. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 8, 13. Sepatutnya 13 juga macam ini kan. 13. 1 naik atas. 1 tambah 7, 8. 8 tambah 1, 9. Okey, sama konsepnya, semua sama, iaitu dengan mengumpul semula. Bawa ada lebihan nombor, bawa ke sebelah kiri. Ada lebihan nombor, jawapan dia bawa ke sebelah kiri, masuk, tambah semua. Ada lebihan lagi, masuk, tambah semua. Ada lebihan lagi, masuk ke sebelah kiri, tambah semua. Okey, faham? Okey, ini pun sama, konsep yang sama. Okey, ini ialah tambah 3 nombor. Tambah 3 nombor. Tambah 3 nombor, macam mana tambah 3 nombor? Iaitu ini menggunakan 1 per 1. Okey, contoh di sini soalan dia 1032 tambah 63 tambah 4. Okey,
kaedah, kalau kita gunakan kaedah yang sebelum ini, kita boleh saja tambah terus. Okey, tambah terus. Kalau tengok sini ini ialah kaedah tambah terus. Tambah terus. Dan satu lagi kaedah ialah tambah 1/1. Tambah 1/1. Apabila sudah dapat jawapan, tambah lagi dengan nombor yang seterusnya. Okey. Dan kali ini saya ajar yang tambah 1/1. Okey. 2 tambah 3, contoh di sini 5, 9, 1. Jadi 1055 ini dibawa pergi ke petak yang sebelah. Okey. 1095. Okey, garis macam ni. Okey, 5 tambah 4, 9, 1. Inilah jawapan kita. Okey, boleh guna di sini. Dan apabila dapat jawapan, contoh sini 1099, kita cari di bawah ini mana 1099. Ini kan 1099. Dia nak kita letakkan abjad. Abjad apa di sini? N kan? So kita letak N di sini. Letak N. Okey. Letak N. So kita kata laluan telefon bimbit ialah kita akan dapat perkataan di sini nanti dengan perkataan-perkataan di sini. Jangan ambil yang A ni Ambil yang N. Sama juga kalau C, ambil yang Y, E, ambil M yang ini diambil lah. Okey, jangan terkeliru Okey. Seterusnya ini aktiviti 2, jumlahkan, jumlahkan. Kan bila saya kata tadi jumlahkan, ini adalah kata kunci untuk operasi tambah. Kata kunci untuk operasi tambah. Di mana-mana pun kita jumpa, kalau dia kata jumlahkan itu merujuk perkataan tambah, operasi tambah. Okey. Yang ini memanglah kita tahu dia tambah. Sebab apa? Sebab kita buat latihan tambah. Tetapi untuk soalan ujian ataupun peperiksaan kalau dia kata tambah ataupun jumlahkan, maksudnya tambah. Terus buat tambah. Okey. Bantu burung unta mencari anaknya, warnakan laluan mengikut urutan jawapan. Kita buat jawapan di sini sama seperti yang di sini tadi. Buat jumpa jawapan, kita akan jumpa di sini. Dari mana dia laluan burung unta ini untuk berjumpa dengan anaknya. Okey. Jadi jawapan di sini, di sini, sini akan membantu kita berjumpa, burung unta ini berjumpa dengan anaknya laluan. Ini ialah mes pagar sesat. Jadi dia akan cari di sini Alright. Seterusnya kira baki, tulis baki. Okey, yang ini ini sudah masuk tolak sudah masuk tolak. Okey. Tolak. Okey. Untuk asas, okey, ini tadi adalah bongkar seperti ini ialah 1000. 1000 Okey, bongkar ini 1000. Ini ialah 100, 100, 100. Jadi kita ada 300. 1349. Okey, 49. Tolak dengan 7. Kita buang 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang tinggal 1342. Okey. Ataupun saya lebih suka mengajar murid terus ke bentuk lazim. 1349 tolak 7. Kita buat garis macam ni. Okey. 9 tolak 7. Keluarkan jari 9 tolak 7. Keluarkan jari 9. Okey, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tolak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada yang berapa yang tinggal? 2. 1, 2. Okey, jadi 2. Ataupun untuk mana-mana kalau anak kita masih belum dapat menguasai, kita boleh minta mereka tuliskan pembilang ataupun kayu. Kita katakan kayu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, 9 kayu. Tolak dengan 7. Kita tolak daripada atas 1. Kalau murid yang cepat dia akan tahu di atas ini dia 5. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kita ada baki 2. So 82. Okey. 2 sini 4 tolak dengan tak ada apa-apa. 4 3 tolak tak ada tolak. 3 dan 1. Jadi kita jawapannya 1342. Kita jawapannya sama. Yang ini semua sama. Dan abakus ini juga
Sama seperti macam tambah tadi. Kita tengok nilai, saya ulang sekali lagi ya. Manik yang di atas ini mewakili 5. Manik yang di bawah ini ialah 1. 1, 1, 1, 1. Dan kita hanya mengira mana-mana manik yang melekat pada palang ini, palang tengah ini. Okey. Contoh di sini yang melekat ada 2, so ini ialah 2. Yang kat sini tidak ada, baik manik 5 ataupun manik 1, 1 pun tak ada yang melekat. Jadi ini ialah sifar. Yang ini ada 1, 2, 3. Yang ini 5, 6, 7. 7, 3, sifar 2. Jadi yang ini ialah nilai abakus ini ialah 7, 3, sifar 2. Okey, boleh lihat yang seterusnya juga. Okey. Seterusnya ialah aktiviti 2, tolak. Tolak. Okey, yang ini pun sama. Okey. Saya buat contoh C ya, contoh C. Kita minta murid kita buat garis. Saya selalu minta murid untuk buat garis ini supaya mereka tidak meletakkan jawapan pada rumah yang salah. Okey, 9 tolak sifar. 9 tolak sifar. Tak ada benda yang ditolak. Okey, jadi masih 9. 9. 6 tolak 4. 6 tolak 4. 1, 2, 3, 4. Ada 2. So 2. 4 tolak 1. 3. 7 tolak tak ada apa-apa, jadi 7. Baik. Alright. Okey, sama juga ini. Okey. Sama. Okey, tolak. Okey, yang ini muka surat 26. Muka surat 26. Tolak lagi. Aktiviti 1, kira baki. Jawab teka-teki di bawah dengan menulis huruf yang sepadan dengan jawapan. Okey, jawapan dia di sini nanti. Dari sini selalunya bila jawapan di sini betul, jadi semua pengiraan di sini ialah betul. Okey. Contoh, ini ialah A ya. Yang ini ialah mengumpul semula, Saya contohnya contoh di sini. Kita buat garis garis macam ini ya. Okey, kita buat yang belakang ya. 6 tolak 7. 6 tolak 7. Ingat, kita bagi tahu anak murid kita ataupun anak-anak kita, nombor yang kecil tidak dapat menolak nombor yang besar. 6 tidak dapat menolak nombor yang besar. Itu 6 tidak dapat tolak 7. Sebab apa? 6 lebih kecil daripada 7. 6 lebih kecil daripada 7. Okey. Jadi ianya tidak dapat menolak nombor yang lebih besar. Jadi apabila tidak dapat menolak, dia memerlukan perlu meminjam lagi nombor daripada sebelah, iaitu daripada rumah puluh. Dan apabila rumah puluh tidak ada untuk dipinjamkan, dia perlu meminjam lagi daripada rumah yang seterusnya, iaitu ratus. 300 diambil 1 pergi ke sini tinggal 2. Tulis sini 2 dan sini sifar ini dia akan jadi, kita pinjam 1 tadi kan, dia jadi 10. Okey, 10. Okey, 10 dipinjam 1 jadi 9. Tulis sini 9. Okey, sini jadi 16. Kita boleh minta murid kita buat 16 kayu pembilang di sini. Okey, 16 tolak dengan 7. 16 tolak dengan 7, 9. Kita boleh buat 16 tolak dengan 7, jawapannya ialah 9. Okey, di sini tadi bukan lagi 10 tetapi 9 ya, apabila sudah dipinjam. 9 tolak 2, 9 tolak 2, kita dapat 7. Dapat 7. 1 kita sudah pinjam, ini tadi 3 sudah dipinjam pergi sini. Jadi tinggal 2. Jadi 2 lah 8. Okey. 2 lah 8. Okey. Boleh. Okey, semua sah. Sama. Pengiraan dia sama. Okey. Dan kita akan semak jawapan kita di sini. Contoh 8,272 kan. Kita semak dekat sini. Sini 8,279 P kan. So kita letakkanlah P di sini. Sama semua untuk di sini ya. Ini pun ini kita buat sendiri bentuk lazim dia di sini ya. 3 sifar 24 3024 tolak dengan 7
dapat jawapan, letak sini. Jawapan itu kita cari di sini mana-mana dan kita ambil huruf A ini. Huruf A untuk dimasukkan di sini. Okey. Okey, cara tuan-puan untuk menyemak ataupun murid-murid semak, kalau ada perkataan dia, kalau betul perkataan dia, maka betul lah pengiraan kita di sini. Okey, seterusnya kira beza. Okey. Sama juga kalau tambah tadi, kalau dia kata jumlah, kita buat terus tambah. Kalau dia kira beza, ini adalah kata kunci untuk tolak. Bila kita jumpa perkataan beza ataupun kira beza, dia terus tolak. Okey, tolak. So jawapan dia ini adalah konsep yang sama juga, iaitu penolakan dengan mengumpul semula. Okey. 3 tolak 4. Ingat macam saya bagi tahu tadi, 3 nombor yang kecil tidak dapat menolak nombor yang besar. Nombor yang kecil tidak dapat menolak yang besar. 3 tidak dapat tolak 4. So dia perlu meminjam daripada rumah yang sebelah. Konsep yang sama juga tadi Okey. Ini Okey, ini juga sama. Okey, untuk menolak dengan mengumpul semula, Contoh kita sudah dapat jawapan, kita akan padankan di sini padankan Baik. Sini. Okey, tolak berturut-turut. Ini melibatkan menolak dengan 3. Menolak dengan 3 nombor. Nombor A, nombor B, nombor C. Nombor A, nombor B, nombor C tolak di sini Okey. So saya buat contoh di sini. Empat. Kita tidak boleh, apabila tolak, kita tidak boleh terus tolak seperti tambah Okey. 8 tolak dengan 11. Okey, itu. Okey, 8 tolak 1, 7, 2 tolak 1, 1, 1. Dan nombor 4. Okey, nombor ini kita ada lagi kan, kita hanya tolak ini, dua saja, A dan B kan, A dan B, dan kita mesti tolak lagi dengan 5. Tapi kita belum tolak dengan 5. Jadi nombor ini kita bawa ke sebelah. 4117 tolak 5. 7 tolak 5. 2, 1, 1, 4. So kita ada jawapan 4112 di sini Okey. Sama juga konsepnya di sini Sini kita buat. Okey, saya bagi contoh sekali lagi. Sama konsep di atas ini. Kita tengok di sini. Kita galakkan. Okey, galakkan murid untuk buat garis di sini. Okey. 9 tolak 2, 9 tolak 2, 7. 8 tolak 3, 8 tolak 3, 5. 7 tolak dengan tidak ada apa-apa. 7 tolak dengan tidak ada. Maksudnya tiada penolakan. Maksudnya 7. 4. Okey. So nombor ini pun di bawah juga. 4, 7, 5, 7. Dan buat garis macam ini dan tolak. Okey. Untuk kekemasan boleh minta murid gunakan garis lah pembaris Okey, boleh macam ini juga. Okey, ini pun sama. Ini konsep dia tolak dua nombor yang pertama, kemudian meneruskan tolak lagi dengan nombor yang ketiga. Okey, saya bagi contoh di sini. 4 tolak 5 jam, sini 4, sini 14. 14 tolak 5 9. 4 tolak 1 3 sifar 4. Okey. Dan teruskan tolak lagi. 9 tolak 9 sifar 3 sifar 4. Macam ini Okey, semua sama. Boleh gunakan okey sama ada kita nak gunakan cara ini. Tolak dua nombor yang pertama, 1 2 yang ini. Dapat jawapan bawa ke tepi dan tolak dengan nombor yang ketiga. Boleh. Gunakan cara ini pun boleh, tidak ada masalah. Okey. Tolak dua nombor yang pertama dan tidak perlu bawa ke tepi, terus tulis penolakan nombor yang ditolak di bawah ini, terus dapat jawapan pun boleh. Alright. Okey. Seterusnya ialah tambah dan tolak. Tambah dan tolak. Okey. Kita perlu membuat mana yang kita jumpa dulu, operasi yang kita jumpa dulu. Contoh kita jumpa operasi tambah, kita buat operasi tambah dulu. Okey, 4 tambah 3. 4
3, 4. Okey. Mana yang besar kita yang kecil letak di jari. Yang besar kita sebut 4, 5, 6, 7. So sini ialah 7. 7 ini boleh potong macam ini 7. Jadi ini tidak nampak lagi. Sepatutnya mereka nampak 7. Okey. 7. 7 tolak 5. 7 tolak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Okey. Sama juga sini. Kita perlu buat yang di depan dulu Buat yang di depan dulu. Kemudian baru buat yang seterusnya. Buat yang di depan dulu. Contoh kalau kita jumpa tambah, suruh murid kita buat tambah dulu. Okey. Tambah. Kemudian dapat jawapan, pergi ke sini, dia buat ini jawapan dari sini. Buat tolak 58. Okey. Konsep dia begini. Baik. Okey, aktiviti 2, kira. Isikan jawapan dalam petak kosong. Sama, ini ialah pengukuhan untuk operasi bercampur. Okey. Operasi bercampur merujuk tambah tolak. Tambah tolak. Okey. Tambah tolak. Kalau ini kita jumpa tolak, so kita buat tolak dulu, kemudian baru tambah. Okey. Okey. Untuk reka cerita, ini murid-murid boleh mengisi nombor yang berada di sini, ini dan ini ke dalam nombor-nombor ini dengan membaca yang mana lebih sesuai. Contoh di sini 1540 tambah 785 sama dengan 2325. Okey. Jadi boleh contoh di sini Ibu Zali menempah 1540 biji karipap sardin untuk jamuan. Dia juga menempah tambah tu, dia juga menempah, maksudnya dia buat sekali lagi tempahan dengan nilai 785 biji karipap kentang. Dia menempah biji karipap semuanya. Kalau semuanya maksudnya hasil tambah. Jadi di sini 2, 3, 2, 5. Okey, begitu. Alright. Okey, ini aktiviti 2 iaitu membina cerita daripada ayat matematik. Ini aras tinggi, jadi kita boleh latih murid-murid membina beberapa ayat pendek di sini untuk mewakili operasi ini seperti contoh di sini. Okey, contohnya di sini. Baik, saya rasa itu saja untuk selesaikan masalah. Anda boleh buat, murid boleh buat sendiri Okey. Dan seterusnya nanti saya akan ajar pula untuk darab untuk darab. Baik. Saya rasa itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih.